Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Fokus Kerajaan Perpaduan pada 2024. Perdana Menteri menegaskan isu menuktahkan kemiskinan, menyelesaikan isu sekolah daif dan menyelaras gaji penjawat awam di seluruh negara terus jadi tumpuan. Ia amat penting bagi memastikan rakyat tanpa mengira latar belakang dapat menikmati hidup yang lebih selesa. Meskipun baru setahun mentadbir negara, Kerajaan Perpaduan telah berjaya menyelesaikan lebih pantas dan banyak perkara berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Jelas Perdana Menteri pelbagai langkah diambil bagi merealisasikan perkara itu, termasuk mengarahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mempengerusikan mesyuarat melibatkan MA63. Ia bagi menyegerakan pelaksanaan perkara-perkara yang berkaitan. Pembangunan warung, gerai serta restoran yang bersih dan indah perlu diberi tumpuan agar menjadi mercu tanda untuk setiap negeri dan bandar di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri, tumpuan diberi kepada pembangunan warung dan gerai kerana majoriti rakyat menggunakannya. Semua majlis perbandaran di seluruh negara diminta untuk menentukan keutamaan berkaitan. Lebih 200,000 pengunjung disasar hadir pada program setahun bersama Kerajaan Madani yang bakal berlangsung 3 hari bermula hari ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, pelbagai program menarik disajikan. Ini termasuk jualan Mega Madani selain perkhidmatan kaunter kerajaan melibatkan pelbagai jabatan dan agensi. Kanak-kanak autisme Zain Ryan Abdul Matin dipercayai dibunuh di tempat lain sebelum mayatnya diletakkan di anak sungai, lokasi penemuan mayat mangsa. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia dalam tempoh 48 jam sebelum mayatnya ditemukan serta terdapat kecederaan akibat mempertahankan diri selain kecederaan di leher dan badan mangsa. 3 kanak-kanak ditemukan lemas ketika mandi di sebuah kolam buatan di Kampung Perpaduan Ria 1 Kudat petang Khamis. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.36 petang. Kesemua mangsa yang berada dalam keadaan tidak sedarkan diri disahkan meninggal dunia. Lebih 35,000 parti diusir Jabatan Imigresen bagi tempoh 11 bulan tahun ini. Selain lebih 58,000 pendatang asing dan 289 majikan ditahan menerusi lebih 100,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara. Terbaru 350 parti dicekup atas pelbagai kesalahan ketika serbuan di Kompleks Kota Raya di Ibu Negara. Didapati bersalah sebabkan kematian pengurus bank Syed Muhammad Daniel Syed Shakir, seorang bekas pekerja teknologi maklumat, dijatuhkan hukuman penjara 16 tahun. Hakim memerintahkan hukuman penjara itu bermula dari tarikh tangkapan pada 10 Ogos 2019. Hakim ketika menyampaikan keputusan itu berkata, mahkamah mengambil kira faktor mitigasi yang dikemukakan, antaranya latar belakang dan kerjasama yang diberikan oleh tertuduh terhadap siasatan selain laporan impak keluarga mangsa dalam kes itu. Pertuduhan membuat kenyataan berbaur perkauman pemilik syarikat Maria Holdings yang berhad, Maria Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikeroh. Dalam prosiding berbeza, anak lelaki tertuduh yang juga pengarah syarikat berkenaan, Ezwan Hafsyah Muhammad Hisham, turut mengaku tidak bersalah. Mahkamah menetapkan 12 Januari depan bagi serahan dokumen dan sebut semula kes. 3 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Teluk Intan atas pertuduhan melakukan rompakan berkumpulan pada November lepas. Ketiga-tiga tertuduh didakwa melakukan rompakan di sebuah rumah di Jalan Teratai, Taman Indah Jaya, Teluk Intan menggunakan senjata jenis parang. Perbuatan dilakukan pada petang 22 November. Mahkamah menetapkan 9 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tindakan beberapa ahli parlimen pembangkang menyokong Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan tidak menyalahi Akta Anti Lompat Parti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, ini kerana kesemua ahli parlimen hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Bagaimanapun, parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin kerana ia tertakluk pada keputusan parti masing-masing.
Rangka kerja dan menjalankan penyelidikan awal bagi mencari alternatif lain untuk melindungi penumpang jika syarikat penerbangan gantung operasi kini sedang disediakan oleh MAVCOM. Ketika ini, MAVCOM menetapkan semua syarikat penerbangan memiliki ekuiti positif yang boleh tampung sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan operasi berdasarkan cadangan pelan perniagaan di kemuka. Kemampuan keuangan antara aspek utama yang dinilai dan diaudit MAVCOM dalam proses permohonan baharu dan pembaharuan lesen perkhidmatan udara. Cadangan menjadikan Lumut sebagai bandar pertahanan ketiga masih di peringkat awal untuk mendapatkan keputusan dasar oleh Kementerian Pertahanan. Ketika ini, Perak bersedia memudah cara pelaksanaan inisiatif itu sekiranya dilaksanakan. Ia termasuk memberikan pengurangan kepada premium tanah yang terlibat sebagai galakan kepada pemain industri selain menyediakan pra-perundangan percuma kepada pemain industri dan pelabur yang ingin melabur di zon industri pertahanan. Usaha menyelesaikan isu banjir kilat di kawasan terlibat di Johor kini menjadi tumpuan jawatankuasa khas. Antaranya cadangan meningkatkan kapasiti air hujan bagi kolam takungan projek dan parit di Greater Johor Bahru daripada 20 kepada 100 mm. Kerja peningkatan kapasiti air hujan itu melibatkan kawasan Johor Bahru, Iskandar Puteri, Kulai dan Pasir Gudang. Bagi mengelak keadaan air bertakung semasa hujan, jawatankuasa khas bertindak segera membersihkan lubang air di jalan raya. Dianggarkan petani dalam kawasan seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada rugi hampir 13.5 juta ringgit akibat banjir yang melanda Kelantan. Anggaran awal itu melibatkan kawasan pertanian terutama tanaman padi seluas hampir 2,300 hektar membabitkan kira-kira 930 petani. Permohonan lengkap akan diserah KPKM untuk dipertimbang bayaran pampasan kerugian. Permohonan menyertai TUDM daripada kaum bukan Melayu meningkat bagi 4 sesi pengambilan terkini. Panglima TUDM memaklumkan tiada kuota khusus yang menghadkan penyertaan bukan Melayu dalam bidang berkenaan. Setakat ini TUDM mempunyai 12% pegawai dan anggota dalam kalangan bukan Melayu. Perolehan 12 helikopter tentera udara Diraja Malaysia TUDM baharu akan dibuat secara tender terbuka. Ia dijangka bermula awal tahun depan. Menurut Panglimanya, TUDM ketika ini mempunyai 12 helikopter jenis EC-725AP keluaran Airbus. Bagi pembelian helikopter baharu, pihaknya akan mempelawa syarikat lain untuk mempamerkan aset yang berkeupayaan melaksanakan tugas mengikut spesifikasi TUDM. 28 belia di Melaka dilantik sebagai duta perpaduan bagi memupuk semangat muhibah dan kesefahaman di peringkat akar umbi. Exco Perpaduan Negeri memaklumkan mereka yang terdiri daripada pelajar memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran yang harmoni selain memupuk elemen perpaduan melalui pelbagai aktiviti bersama masyarakat. Pendigitalan Sistem Pelesenan Kenderaan Perdagangan ISPKP, Kementerian Pengangkutan ambil serius isu berbangkit berhubung pelaksanaan inisiatif tersebut. Justru kementerian akan lakukan tambah baik bagi memastikan kelancaran sistem berkenaan. KDNK Malaysia diunjur meningkat kepada 4.7% pada tahun 2024. Pengarah dan Ketua Strategi MIDF Research menjelaskan pertumbuhan akan disokong beberapa faktor termasuk pemulihan perdagangan luaran dan permintaan domestik yang kukuh, keadaan pasaran pekerjaan yang positif, pertumbuhan pendapatan dan pemulihan berterusan dalam sektor pelancongan juga akan menyokong prospek perbelanjaan domestik. Ringgit diunjur pulih dan meningkat kepada 4.20 berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang akhir 2024. Menurut firma penyelidikan MIDF Research, ia berasaskan kemungkinan penamatan kitaran dasar monetari Rizab Persekutuan FED Amerika Syarikat. Pengukuhan ringgit akan menarik lebih banyak aliran masuk dana asing tahun depan. Skim galakkan penggunaan motosikal elektrik akan dilancarkan hari ini. Ia menawarkan pemberian rebat sehingga RM2,400 bagi pembelian motosikal elektrik. Skim yang dibuka kepada rakyat berpendapatan tahunan RM120,000 ke bawah itu selaras dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR. Dalam pada itu, kerajaan menyasarkan peningkatan lokasi pengejasan kereta EV selaras dengan sasaran 10,000 tempat pengejasan pada 2025.
Kad Laporan Prestasi Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI akan diterbitkan bagi setiap suku bermula tahun hadapan. Ia sebagai usaha untuk menjadi lebih telus dalam setiap perancangan dan pencapaian yang disasarkan oleh kementerian berkenaan. Ketika ini negara mencatatkan RM225 bilion nilai pelaburan diluluskan bagi tempoh Januari hingga September tahun ini, pencapaian tertinggi dan terbaik Malaysia sepanjang 10 tahun lepas. Perbincangan dilakukan antara KPDN dengan Pasaraya Lulu bagi mewujudkan gerai jualan khas di Mekah dan Madinah. Timbalan Menteri KPDN berkata inisiatif itu bertujuan memberi peluang kepada usahawan di negara ini mengembangkan rangkaian produk ke peringkat antarabangsa selain membolehkan jemaah haji dan umrah menikmati produk-produk yang dikeluarkan dari Malaysia. Para majikan digesa utamakan usaha peningkatan kemahiran dan melatih semula kemahiran sumber manusia. Menteri Sumber Manusia berkata ia bagi memupuk tenaga kerja yang dinamik, mampan dan berdaya tahan. Usaha berkenaan merupakan pelaburan strategik yang akan memperkasa bakat dan organisasi bukan sahaja untuk mengemudi, sebaliknya berkembang maju dalam lanskap ekonomi dan teknologi yang berubah-ubah. Raja Muda Perlis bertitah rakyat negeri itu secara tidak langsung adalah Duta Tahun Melawat Perlis 2024-2025 dan perlu memainkan peranan masing-masing. Rakyat dititah memberi layanan yang beradab, berbudi bahasa dan mesra serta sentiasa menjaga imej dan persepsi baik para pelancong. Titah baginda pengunjung boleh luang masa meneroka keindahan dan keistimewaan Perlis selain menikmati makanan unik serta melawat tempat menarik dengan kos berpatutan. Pelancaran ekopelancongan negeri Perlis oleh Tourism Malaysia dilihat bakal mengukuhkan lagi sektor pelancongan negeri itu sekaligus merancakkan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Program pelancongan berkenaan turut menggabungkan beberapa elemen pengembaraan lasak bagi membolehkan pelancong merasai pelbagai pengalaman percutian. Di samping itu, program tersebut dijangka memberi manfaat kepada komuniti setempat, meningkatkan ekonomi dengan memasarkan pelbagai produk pelancongan serta penginapan. Perkembangan konflik di Semenanjung Gaza. Ketika ini serangan kejam tentera Zionis Israel yang telah memasuki bulan kedua mengorbankan 16,248 mangsa. Jumlah itu termasuk 7,112 kanak-kanak dan 4,885 wanita, manakala 43,616 lagi cedera. Menurut pejabat media, sejumlah 7,600 lagi masih hilang dan belum dapat dikesan. Serangan rejim Israel mengakibatkan kemusnahan infrastruktur yang meluas. Menurut PBB, 1.7 juta individu kehilangan tempat tinggal akibat konflik berkenaan. Masih perkembangan sama, Jordan menghantar 2 tan bantuan perubatan kepada Gaza menggunakan payung terjun pada Rabu. Bantuan disalur berikutan bekalan perubatan terputus akibat serangan berterusan rejim Israel. Ketika ini hanya sejumlah kecil hospital di Gaza masih beroperasi kerana yang lain telah dibom Israel selain kekurangan bahan api. Hospital kian sesak ekoran gelombang baharu mangsa cedera yang terus meningkat dari semasa ke semasa. Di Pakistan, sekurang-kurangnya 5 maut dalam kebakaran besar membabitkan sebuah bangunan bertingkad di Karachi. Kebakaran itu memusnahkan ratusan kedai serta unit kediaman. Menurut pihak berkuasa tempatan, kebakaran bermula daripada sebuah kedai di tingkat bawah bangunan sebelum merebak. Punca kebakaran masih belum diketahui dan itu juga adalah kebakaran kedua berlaku dalam tempoh 2 minggu. Gunung berapi Ibu di Pulau Halmahera di wilayah Timur Maluku Utara Indonesia memuntahkan abu sehingga 1,200 meter dari puncaknya. Gunung berapi setinggi kira-kira 1,300 meter dari paras laut itu diklasifikasikan dalam tahap bahaya kedua daripada tahap tertinggi 4. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan gunung berapi itu telah meletus sebanyak 60 kali sejak awal tahun ini. Penduduk setempat juga telah dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti dalam lingkungan 3.5 kilometer dari kawah. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.